Salam sejahtera, saya Jacinta Simba, anak janin, nombor matrik 197698. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah. Berikut adalah carta organisasi SMK Taman Daya. Kemudahan infrastruktur yang ada di SMK Taman Daya, iaitu bangunan bilik guru dan bilik darjah, gelanggang bola jaring dan bola keranjang, gelanggang futsal, bilik lembaga disiplin dan pengawas, koperasi sekolah, surau, dewan dan makmal komputer, padang sekolah dan perpustakaan sekolah. Budaya sekolah di SMK Taman Daya. Yang pertama adalah perhimpunan rasmi pada setiap hari Ahad dan perhimpunan tidak rasmi pada setiap hari. Yang kedua, masuk ke sekolah sebelum 7.15 pagi. Yang ketiga, budaya mengucapkan salam dalam kelas. Kelas tambahan, iaitu kelas tambahan yang diadakan untuk pelajar tingkatan 3 yang mengambil pentaksiran tingkatan 3 PT3 dan pelajar yang mengambil SPM iaitu CJ Pelajaran Malaysia. Budaya sekolah yang kelima adalah memakai seragam unit beruniform pada setiap hari Rabu. 6 adalah budaya bacaan doa pada setiap hari. 7 adalah program pembina insan. Budaya kerja yang pertama ialah kerjasama antara guru-guru dan staf. Kedua adalah nilai-nilai murni dan etika kerja guru-guru yang cemerlang. Ketiga adalah pemikiran terbuka oleh guru-guru. Keempat adalah pengurusan masa yang cekap juga ditunjukkan dalam budaya kerja kalangan guru SMK Taman Daya. Refleksi 4 hari pertama iaitu daripada 19 hingga 22 Januari 2020, guru pembimbing telah memberikan pendedahan mengenai pengurusan alat bantu mengajar kepada saya. Saya diberitahu bahawa guru-guru SMK Taman Daya melakukan proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah berlangsung mengikut rancangan pengajaran tahunan RPT. Guru juga menggunakan bahan bantu belajar BBB, kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dan elemen merentas kurikulum EMK dalam proses pengajaran dalam kelas. Saya dapati pengalaman 4 hari ini telah memberi gambaran kepada saya mengenai tanggungjawab seorang guru dalam menyediakan alat bantu mengajar dan mengenalikan proses pembelajaran dalam kelas. Hal ini juga memberi bayangan kepada saya tanggungjawab yang bakal saya pikul sebagai seorang guru. Refleksi 6 hari terakhir bermula daripada 28 Januari hingga 4 Februari 2020. 6 hari berikutnya, saya berpeluang mengikut guru pembimbing masuk ke dalam kelas bagi melihat sendiri proses pembelajaran dalam kelas secara langsung. Bukan itu sahaja, saya berpeluang mengikut beliau ke kelas yang di luar bilik darjah, terutamanya bagi aktiviti melibatkan subjek pendidikan jasmani yang merupakan aliran saya sebagai pelajar Bachelor Pendidikan Jasmani. Saya telah didedahkan dengan tanggungjawab guru ke atas keselamatan pelajar yang menjalani aktiviti, melihat pengenalian proses pengajaran luar bilik darjah dan peralatan bantu belajar yang diperlukan oleh guru. Kelebihan daripada aktiviti co-curriculum ini adalah memberi peluang kepada pelajar untuk menceburi bidang sukan, mengasah bakat dan berinteraksi dengan pelajar yang lain. Tambahan pula, pelajar juga dapat memupuk sikap kepimpinan apabila berpeluang untuk menjadi ahli jawatan kuasa dalam sukan. Kelemahan yang terdapat dalam aktiviti ini adalah tidak semua guru yang terlibat secara langsung dalam aktiviti co-curriculum ini. Hal ini kerana terdapat guru yang masih menjalankan PNP, terutamanya guru yang mengajar pentaksiran tingkatan 3 PT3 memandangkan peperiksaan semakin hampir. Penambahbaikan yang boleh dibuat adalah guru-guru perlu terlibat datang ke perjumpaan mengikut perancangan unit co-curriculum yang telah ditetapkan. Ini bagi membolehkan co-curriculum sekolah berjalan seperti yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Perhimpunan rasmi pada setiap Ahad dan perhimpunan tidak rasmi pada setiap hari. Kekuatan dan kelebihan perhimpunan ini ialah dibuat sebagai penyampai maklumat kepada guru dan pelajar secara serentak dan meluas. Kelemahannya adalah perhimpunan ini diadakan mengambil masa dan jika masa berucap dipanjangkan, pelajar akan menjadi bosan dan tidak dapat memberikan perhatian. Penambah kebaikan yang boleh dibuat ialah guru-guru perlu peka dengan masa dan tidak berucap panjang. Kesannya,
yang boleh dipelajari oleh saya ialah perhimpunan ini wajib dijalankan bagi mendengar maklumat dan membuat refleksi apa yang terjadi pada minggu sebelumnya dan menambah baik pada minggu akan datang. Masuk ke sekolah sebelum 7.15 pagi, kelemahan bagi penggunaan pengesahan jari bagi kaki tangan guru dan staf ini kadang-kadang tidak dapat diimbas oleh mesin tersebut dan diharapkan agar mesin tersebut dipertingkatkan cara kerjanya. Manakala kesannya pula, budaya sekolah yang menetapkan masa sebelum 7.15 pagi ini membina disiplin dalam diri pelajar dan guru untuk menepati masa. Budaya memberi salam di dalam kelas. Kelebihannya, budaya memberi salam ini secara tidak langsung membina perasaan hormat kepada guru-guru dan memberi kesan kepada para pelajar akan membawa budaya spesifik ini ke luar sekolah dan ini membina peribadi yang baik dalam diri pelajar. Kelebihan kelas tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam membuat persediaan menghadapi peperiksaan. Ini sekaligus melatih pelajar untuk lebih peka dan cemerlang dalam peperiksaan. Kelemahannya pula, ia diadakan pada waktu petang akan menyebabkan pelajar berasa letih dan penat. Oleh itu, pelajar diharapkan berehat secukupnya di rumah bagi mengelakkan diri letih dan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya semasa di dalam kelas. Kesannya, pelajar akan dapat meningkatkan prestasi dari segi akademik dengan cemerlang dan sekaligus mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Budaya bacaan doa pada setiap hari. Kelebihannya, perkara ini akan menunjukkan pelajar dididik untuk sentiasa bersyukur dan beriman kepada Tuhan. Manakala pelajar yang bukan beragama Islam akan diminta untuk bertafakur dan berdoa mengikut cara agama masing-masing. Sekolah yang ketujuh adalah program pembinaan insan. Kelebihannya, pelajar bukan sahaja dididik melalui ilmu pengetahuan semata-mata. Malah pelajar juga didedahkan dengan ajaran dan pengetahuan keagamaan juga. Ini akan melahirkan model insan yang berpengetahuan, bermoral dan memenuhi peruntukan rukun negara pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kelemahannya, program ini adalah ianya memakan masa pembelajaran dan pelajaran pelajar iaitu selama 30 minit pada setiap hari Selasa. Budaya kerja yang pertama ialah kerjasama antara guru-guru dan staf. Kelebihannya adalah kerjasama dalam kalangan guru dan staf adalah memudahkan urusan kerja, melicinkan urusan pentadbiran sekolah dan menjayakan sesuatu matlamat sekolah. Kedua adalah nilai-nilai murni dan etika kerja guru-guru yang cemerlang. Kelebihannya, nilai ini ditarifkan sebagai nilai tingkah laku yang baik, beradab dan menjaga tata susila. Sebagai contoh, arahan yang diberikan oleh pengetua dilaksanakan dengan segera tanpa penangguhan. Yang ketiga adalah pemikiran terbuka antara guru-guru. Kelebihannya, sikap seperti ini sememangnya boleh dijadikan contoh dan budaya kerja yang sehat, yang perlu diamalkan dalam setiap organisasi sekolah. Keempat adalah pengurusan masa yang cekap. Kelebihannya, para pelajar akan menerima pembelajaran yang sepatutnya dan guru dapat mengikut sukatan pelajaran pada setiap hari tersebut tanpa terburu-buru. Apa yang saya dapat simpulkan ialah saya berjaya mengawal, menguruskan dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kedua, saya berjaya menganalisis tentang latar belakang sekolah, struktur organisasi sekolah dan juga belajar mengenai budaya kerja dan budaya sekolah. Saya juga dapat berkesempatan menganalisis, menyemak takwim dan organisasi yang terdapat dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Selain itu, saya dapat membuat refleksi terhadap persekitaran pengalaman dan pengurusan bilik ajar, refleksi terhadap aktiviti core curriculum dan refleksi terhadap budaya kerja dan budaya sekolah. Saya juga berkesempatan mengesan teknik PNP yang berkembang menggunakan pendidikan abad ke-21. Selain itu, saya dapati keberkesanan pendidikan abad ke-21 ini bukan sekadar tertumpu pada prasarana dan susun atur bilik darjah, tetapi penentu utama kejayaan adalah aktiviti PNP yang berpusat pada murid bukan berpusat kepada guru. Guru menjadi pemudah cara kepada murid dalam sesuatu aktiviti di dalam kelas. Oleh itu, bakal pendidik perlu mempersiapkan diri dengan mengumpul pelbagai ilmu dan mengambil beberapa banyak pengalaman. Guru perlu cepat menguasai ilmu teknologi maklumat dan komunikasi untuk diterapkan dalam proses PNP. Untuk itu, guru-guru perlu bijak dalam mengumpul maklumat dan gigih berusaha
dalam membentuk diri untuk menjadi seorang pendidik yang cemerlang pada masa hadapan.